rasanya bila kita bersama. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat pagi. Anda sedang menonton Borak Kopi Tiap. Kenapa nak macam ni? saja. Macam rock sikit kan? Yes. Hari ni berapa bulan? Hari ini 12 hari bulan. Pas Lupa pula. date. Sejak berhenti sekolah ni. 12 Februari 2022. Hari ini bersamaan dengan 10 Rejab 1443 Hijrah. Bagi anda semua yang ada dekat rumah yang sedang menyaksikan kami, tahniah. Sebab apa? Berjaya bangun awal pagi. First time dapat ucapan tahniah di awal pagi sebab bangun pagi. Ya, tapi kita nak bagi tahu juga. Mungkin bagi anda yang dah bangun pagi, anak-anak pun dah bangun juga dekat rumah kan. Sibuk-sibuk nak, Mami, nak tengok TV. Tapi Mami nak tengok Borak Kopi Tiap macam mana? Anak pun sekarang, budak-budak zaman sekarang, buka TV pagi-pagi nak tengok Borak Kopi Tiap. Oh, iya ke? Haziq, anak Haziq. Tengok abang, dia cakap. Tengok abang Haziq. Nampak cantik. Alright, dan hari ini sebelum kita pergi ke topik kita, topik apa yang Borak Kopi Tiap nak discuss, nak borak-borak, nak bawa ramai orang sembang hari ini, apa kata kita recap balik berapa banyak kes COVID-19 dekat Malaysia semalam. Agak tinggi sikit lah. Ya, 20,939 kes baharu yang telah dicatat pun semalam. Bagi anda semua, saya pasti anda semua dah tahu sebab kita baru habis beraya, Fiona lah beraya kan, tahun baru Cina. Memang expected pun kes akan melonjak tinggi, tapi Fiona, tak maksudnya anda tak boleh kena stop berjaga-jaga. Walaupun kes ni tinggi, tapi kalau kita tengok daripada 20,000 tu, peratusan untuk mereka yang berada di kategori 3 dan 4 rendah. So kebanyakan kes adalah di kategori 1 dan 2. Betul. Yang kurang bergejala. Sebab kurang itulah risiko. anda semua yang dapat notifikasi ya untuk dapatkan booster shot ataupun dos penggalak, cepat-cepat pergi. Jangan tunda-tunda, jangan bagi alasan semua sebab dos penggalak memang dah disahkan boleh membantu. Tambah-tambah sekarang lagi bagi peak anak-anak kita. Betul. Okey, nak bagi kids. untuk anak-anak kita bagi vaksinasi. Macam mana nak dapatkan? Anda boleh pergi ke MySejahtera untuk daftarkan anak anda bagi vaksinasi. Yep. Anak anda berumur 5 hingga 11 tahun. Sama-sama kita jaga diri kita, jaga anak kita, jaga keluarga kita, jaga orang Yelah, sekeliling. kalau anak-anak pun nak pergi sekolah. Betul. Kan. Kita pun nak teruskan pendidikan anak-anak. Tak nak terhenti. Disebabkan PKP sebelum ni pun kita dah postpone lama. So diharapkan agar kita dapatlah bendung wabak COVID-19 ni supaya dapat diteruskan kerjaya kita, kerja kita dan pendidikan untuk anak-anak kita. Okey. Dan antara perkara yang penting lagi untuk kita tahu adalah keadaan cuaca hari ini. Macam mana agak-agaknya dekat seluruh Malaysia. Kat Kuala Lumpur dijangka ribut petir hari ni, hari Sabtu. Okey, kemudian pergi ke Shah Alam, kita dijangka akan ada ribut petir juga. Sama. Di Ipoh pun sama, Fiona. Ni sekejap lagi saya nak pergi Alostar ni lalu Ipoh. Sama juga. Georgetown pun kita lalu sana. Tetap ribut petir juga. Di Alostar ribut petir pula. Ni tempat saya nak sampai sekejap lagi ni. Okey, Haziq kena hati-hati ni. Arau, ribut petir juga. Kalau kita tengok macam rata-rata semua tempat yang kita sebut tadi tu, ribut petir. Kota Baru hujan. Okey. Hujan hari ni. Lepas ni pergi ke Kuala Terengganu, hujan. Di Pantai Timur lah. Di Pantai Timur dia hujan. Tapi di Kuantan dijangka ribut petir. Beralih ke Di Johor Bahru, ribut petir juga. Kemudian kita pergi ke Bandaraya Melaka, ribut petir juga. Ada tak tempat yang cerah? Tak adalah dekat Dijangka Seremban. tak sebab kalau kita tengok keadaan cuaca sekarang ada di Kuching ada. cerah. Last kali dekat Kota Kinabalu ribut petir juga. Satu je tempat cerah. Betul. Tapi Aziz dah baca pasal mungkin sampai akhir Mac nanti akan sejuk luar biasa dekat Malaysia disebabkan peralihan monsun tu kan nak ending dah kan. So dia akan sejuk sikit. Mungkin Fiona sekarang dah tak boleh pakai macam ni, dia kena pakai sweater. Pula Dia kena pakai baju tebal. Betul ke sejuk sampai macam tu? Mungkin Fiona. Tak tahu. Okey. Sebab sekarang ni pun tengok keadaan cuaca macam mana. Ribut petir kan. Dan keadaan suhu pun sebenarnya sejuk kan, kat luar pun sejuk. nak tahu apa? Dari pagi tadi Haziq tipu Fiona. Tak tahulah sekarang ni saya nak percaya Haziq ke tak. Ya Allah, takkanlah kita nak menipu. Kita baca. Sekejap lagi kita Google. Memang ada. Okey, kejap lagi kita bacakan untuk anda semua. Tapi mungkin anda semua yang ada dekat rumah yang Jangan pernah bawa. dengar juga, kongsikan dengan Fiona. Fiona lebih rela percaya anda semua yang ada dekat rumah. Ya Allah, janganlah bawa cerita tadi sampai ke sini. Okey, tapi sebelum kita cerita lebih
lebih jauh lagi sekarang ni, tajuk kita untuk hari ni. Di hari Sabtu untuk Borak Kopitiam ni tajuknya adalah Khazanah dari Hutan. Maksudnya dekat dalam hutan kita ni ada macam-macam benda yang berharga. Betul. Dan saya percaya juga ramai di kalangan anda yang luar tu memang minat untuk pergi meneroka hutan kita, pergi hiking, camping dan sebagainya. Tapi ada macam-macam benda yang anda boleh buat, tak boleh buat. Tahukah apa itu? Ada juga orang yang tak pernah pergi berkemah. Ada yang mungkin tak pernah try pun berkemah. Ya. Anak Fiona? Tak pernah. Yalah, baru kecil Fiona. That's why kita kena tahu macam mana kita nak teruskan kelangsungan hidup di dalam hutan. Ya. Contohlah kalau kita berada di hutan, apa yang kita perlu buat? Betul. Dan kalau kita nak pergi ke hutan, apa yang kita boleh buat? Sama juga bila kita ada dekat hutan, ada macam-macam flora dan juga fauna, bukan Fiona flora dan fauna yang kita boleh hayati. Kalau Flora dan Fiona orang lari. Dia Flora dan fauna. Fiona ada dekat set Borak Kopitiam. Jadi untuk kita sembang lebih banyak mengenai apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat di dalam hutan. Apa kata kita jemput tetamu yang sepatutnya untuk datang bincangkan dengan kita di Borak Kopitiam. Jom sama-sama kita, silakan. Encik Muhammad Yusaini Mak Yusof. Ding dong. Assalamualaikum. Selamat datang. Wah, dia punya muzik, dia muzik. Sini, okey. Boleh pilih yang warna merah. Boleh. Dia pilih warna merah. Kita pilih warna merah. Ya. Okey. Encik Yusaini. Ya. Yang kita hari ni borak pasal khazanah dari hutan kita tahu mungkin ada orang yang tak pernah pun masuk hutan. Tak pernah try nak berkemah ke dalam hutan. So mungkin Encik Yusaini boleh ceritakan apa aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat sekiranya kita memilih untuk pergi ke hutan. Okey. Terima kasih pada Borak Kopitiam yang menjemput di PSM, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, dalam program kita pagi ini. Okey, untuk aktiviti berkemah atau aktiviti dalam hutan simpan kekal, SOP yang telah dikeluarkan oleh MKN ada 17 aktiviti yang kita boleh buat. Di antaranya untuk hiking, kita boleh buat mountaineering, naki gunung, kita boleh berkemah, beriadah, berkelah, kita boleh meneroka gua, dan banyak aktiviti-aktiviti lain yang bersesuaian yang dibolehkan dibuat dalam kawasan hutan simpanan kekal kita. Itu antara aktiviti yang boleh buat, tetapi ramai orang tak tahu bahawa hutan ni dia ada dua kategori hutan, hutan terbuka dan hutan tertutup. So, kebanyakan hutan simpan kekal dalam semenanjung Malaysia ini nak masuk boleh, tetapi kena mohon permit. Permit masuk. Dia ada peraturan-peraturannya. Untuk hutan simpan hutan kekal. Simpan kekal. Hutan sebab banyak kawasan-kawasan kita ni, hutan simpan kekal kita memang sangat luas. Kita ada hutan taman negeri dan kita ada taman ekorimba. Itu hutan terbuka. Dia boleh masuk. Certain kawasan tu dia perlu bayar fee masuk. Bayar fee masuk semurahlah RM1, RM2. Ini yang untuk orang ramai. Untuk orang ramai boleh. Untuk orang ramai kan. Taman ekorimba biasa fee masuk RM1. Ada kebanyakan, ada juga negeri-negeri yang bagi percuma untuk masuk dalam kawasan hutan simpan kekal kita. Okey, tapi kalau saya boleh tanya lah, untuk kita bayar RM1 tadi tu sebenarnya untuk apa? Untuk fee conservation kita lah. Nak ikutkan untuk RM1 tu tidak memadai untuk bayar kos operasi. Tapi inilah tanggungjawab kerajaan. Terutama kerajaan negeri untuk menggalakkan betul rakyat di negeri itu untuk beriadah. Ya, betul. Kalau Antara tempat beriadah yang best kat hutan lah. Betul. Tadi ada cakap yang kalau kita nak masuk dalam hutan simpan kekal, kena buat permohonan. Permohonan tersebut harus dibuat dekat mana? Okey, dia biasanya kita ada sistem online, e-permit. Untuk sistem memasuki dalam hutan simpan kekal kita. Kita ada secara online dan kita ada secara manual yang kita boleh mohon melalui pejabat hutan daerah yang terdekat. Tetapi kalau kata kawasan itu kawasan hutan terbuka, taman ekorimba atau hutan taman negeri, memang kita ada counter tiket kat situ. Dia memang boleh walk in, bayar dan masuk. Memang boleh. Tetapi kalau kawasan itu bukan kawasan hutan bukan taman ekorimba, kata dia nak naik gunung contoh dia perlu mohon permit yang lebih awal daripada Jabatan Hutan Negeri. Biasanya melalui pejabat hutan daerah lah kan. Itu antara benda yang kita boleh lakukan dalam kawasan hutan. Cuma kita Jabatan Hutan sekarang ni memperkenalkan program Malim Gunung Perhutanan.
Malim Gunung Perhutanan. Malim Gunung Perhutanan. Sebab banyak kes sangat kemalangan dalam hutan ini. Betul. Jadi kita bantu komuniti yang aktif dalam kawasan SSK kita ini. Kita latih mereka bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk menjadi guide untuk mendaki kawasan-kawasan yang berisiko. Tetapi bukan semualah, sebab kita dah sebut hanya 1,500 kaki ke atas atau 457.2 meter saja kawasan pendakian yang berisiko kita perlu guna khidmat Malim Gunung. Kalau tidak perlulah. So, kalau berada panduan dia penunjuk arah. Kalau ada kecemasan, orang ni lah yang akan bantu. Selalu kalau kita pergi naik Gunung Kinabalu yang memang ada guide. Kan ada memang guide. Ada guide. Malim lah, Malim Gunung. Malim Gunung. Saya minggu depan naik naik Kinabalu. Tapi Haziq, bila Haziq tadi sebut tentang ada orang yang bila masuk hutan first time tak tahu nak buat apa. Betul. Takut bagi mereka yang tak tahu apa nak perlu buat kan, kalau katakanlah keadaan cemas kan. Apa yang mereka perlu buat? Kalau ada Malim Gunung akan membantu. Tapi kalau berlaku kecemasan, sesat dan sebagainya, perkara pertama yang perlu orang buat ialah satu, sudah pasti dia kena tenang dan tidak panik dululah. Kebanyakan hutan, kawasan hutan terbuka kita ni ada kawasan yang ada talian talian handphone. Maksud dia boleh hubungi terus kepada ada line. Dia ada line. Dia punya ayat ada line. Ayat mudah ada line lagi situ. Boleh hubungi pihak berkuasa menyelamatlah bomba, Jabatan Hutan dan sebagainya. Tetapi sekiranya tidak ada, maksud dia kena balik kepada basic. Pertama, kalau kita sesat kan, kita kena cari jalan pulang. Ikut balik track yang mana yang kita masuk. Itu yang paling basic. Kalau rasa tak jumpa jalan, kita kena cari sungai. Itu basic lah. Cari sungai, sebab air yang mengalir ni daripada hilir ke hulu kan. So pasti kita akan jumpa kawasan perkampungan yang terhampir dan sebagainya lah. Kalau susah juga, biasanya operasi mencari penyelamat ni akan serta-merta dibuat. Kita tak nak orang tu roaming area dia terlampau besar. Dia boleh jalan sana dan sini. Terlalu jauh. Kalau boleh dalam kawasan yang sama. Kalau tak boleh, cuba cari kawasan-kawasan yang ada ranting yang kita boleh patahkan, tinggalkan tebisan kain tanda kita. Tinggalkan tanda supaya senang pasukan penyelamat untuk mengesan kita. Dia orang kata kena ada sedikit ilmu lah sebelum kita nak buat apa-apa aktiviti kat hutan tu kan. Sebelum kita nak masuk hutan tu, cuba kita belajar sedikit lah. Basic tu memang kita patut belajar. Dia jangan masuk hutan tanpa ada ilmu lah kan. Kosong lah orang kata. Kosong. Sebab tu kita kata nak masuk hutan kita perlu pakai attire yang bersesuaian. Baju, kasut kan, attire sesuai. Kadang ada orang nak hiking, dia pakai jeans contoh dia. Dia tak boleh masuk hutan ni. Nanti saya tukarlah. Pakaian satu kan, kasut, pakaian semua yang bersesuaian kan. lah. Tapi ada juga ada orang bagi tahu yang bila kita masuk hutan kena ada pantalaran tertentu. Mulut kena jaga. Mulut tu. Itu saya lah. Sebab kita masuk tempat orang kan. Jadi maksud dia bilik bersama ni. Hutan ni ialah bukan saja dia dicipta untuk semua. Maksud dia ada masa-masa yang sesuai. Yang kita bimbang sekarang ni, banyak aktiviti lasak ni dia akan buat rentas gunung daripada pukul 4 pagi sampai pukul subuh esok. Ini satu perkara yang pihak jabatan agak bimbang lah, sebab sebenarnya kita menggalakkan orang melakukan aktiviti riadah waktu siang. Maksud dia selepas jam 8 pagi, 7 pagi seawalnya untuk dia naik gunung dan dia balik ke stesen lapor diri tu jam 6 petang. Sebab orang nak tengok tu apa orang panggil? Sunset, sunrise. Kan? Nak tengok sunrise, nak tengok sunset. Tetapi banyak aktiviti sekarang dia nak mencabar diri. Dia kata dia nak naik 3 gunung serentak hari ni. 3 bukit. So dia kata kita akan start mendaki seawal jam 3 pagi contoh dia. Dan kita akan turun balik ketiga lengkap 3 gunung atau 4 gunung dia kata 12:30 malam besok. Ini yang sangat bahaya, sebab selepas jam 5 petang ni biasanya dalam hutan ni dia dah mula gelap. Dah mula gelap. Lepas tu dia ada hidupan lain yang sebenarnya aktif masa tu. Maksud dia hidupan liar aktif selepas waktu tu kan. Ini perkara-perkara yang kita nak kena elakkan lah. Tetapi walaupun kita faham aktiviti lasak hari ini memang sangat mencabar.
dan dia suka cari cabaran. Jadi kita Jabatan Hutan pun bimbang. Ada yang kumpulan-kumpulan ini yang buat trail ni yang buka laluan-laluan yang tidak sepatutnya buka. Sepatutnya dalam trail kita ni ada satu trail yang rasmi. Kita jabatan kita tahu naik gunung ni ada satu trail atau 2 trail. Tetapi orang-orang yang hyper ni dia akan buat trail dia sendiri untuk lebih cepat sampai. Suka hati dia. Patut orang lain ikut trail. Orang lain ikut trail tu yang sesat tu. Itu yang kita seboleh-bolehnya orang hyper lah melarang pada kita orang hyper ni. Itu sebab tu dalam undang-undang kita kata dia tidak boleh mencacat pokok. Dia merosakkan pokok dalam kawasan hutan simpan lah. Ada orang dia suka hati, dia nak boleh buat unggun api, dia boleh buat pembakaran, dia nak untuk campfire dan sebagainya, dia takik pokok, dia buat ukiran I was here kan. Ini masalah ni. Fiona Haziq was here kan. Haziq was here. Itu yang dalam undang-undang kata tak boleh. Macam mana pula dengan peralatan yang kita perlu bawa? Okey. Ini nak camping ke, nak hiking ke, nak naik gunung? Yang basic kita pergi untuk masuk hiking. Okey, hiking tu yang saya sebut tadi, attire dia kena betul lah. Maksud dia kena baju, seluar, kasut yang bersesuaian. Biasanya kalau saya sendiri kalau masuk hutan dalam beg saya, biasanya kita bawa 16 liter punya beg. Kita ada hiking stick, kita ada lampu suluh, headlamp sebagainya kita simpan, dan kita ada mungkin pisau atau parang yang kita buat. Biasa Jabatan Hutan kita akan bawa parang untuk masuk tu. Itu perkara basic lah yang perlu ada. Tapi kalau kita nak camping, dia sebenarnya banyak peralatan-peralatan lain. Yang kalau nak camping, banyak aksesori, banyak gadget lah. sekarang, banyak sangat gadget. Bawa GPS, bawa apa sebagainya kan. Tapi tadi Encik Izzani ada cakap pasal jangan takik-takik pokok apa semua kan. Tapi apa saranan quick one saranan dan nasihat lah untuk mereka dan kita semua manusia di muka bumi ni tentang tanggungjawab menjaga dan melihara hutan kita kat Malaysia ni. Hutan kita tanggungjawab kita, tanggungjawab bersama. Dia bukan tanggungjawab pegawai Jabatan Hutan semata-mata, dia merupakan tanggungjawab kita bersama lah. Maksud dia bila kita masuk tempat orang sudah pasti ada peraturan. Dalam kehidupan kita seharian ni kita bangun pagi kita ada peraturan nak mandi, nak usung gigi sebagainya. Begitu juga kita masuk hutan dia perlu, kalau kawasan tu perlukan kita mendapatkan permit masuk, kita nasihatkan pengunjung-pengunjung kita masuk hutan dengan kebenaran supaya kita aware berapa ramai orang yang masuk dalam kawasan kita. Kita tahu ada berapa carrying capacity, dia naik gunung masuk sekian banyak, 150 orang hari itu, kita tahu keluar 150 orang. Ini yang kita bimbang, yang orang masuk hutan kita tak tahu. Kita kata dalam checklist kita ada 150 orang naik gunung hari ini, tapi yang keluar mungkin lebih 151. Kita tak tahu kan. Kita tak tahu. Okey, jadi mungkin kalau mereka nak mendapatkan info lebih lanjut, mungkin Encik Izzani boleh sharekan IG, Instagram rasmi. Okey, kita ada JPSM official lah. Okey. JPSM official, kita punya IG rasmi. Begitu juga dengan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, kita ada laman web yang kita sentiasa update program-program kita, Tuan Ramah, Tuanku Agong, untuk program kita Kinabalu next week. Okey. So banyak program lah. Banyak program memang aktif kita. Kita JPSM di bawah kepimpinan Datuk KP, Datuk Indra kita memang sangat aktif untuk mempromosikan kawasan-kawasan ekopelacuran hutan dan di Malaysia ni. Itulah dia, Encik Muhammad Yusaini Mat Yusof, mengarah bahagian Forest Eco Park dan Hutan Taman Negeri Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, di atas perkongsian kelangsungan hidup di hutan tadi. Itulah, kalau boleh sebenarnya banyak benda panjang kita nak cerita kan. Betul. Kan kita baru cerita pasal hiking, belum cerita pasal camping. Nanti kita buat video lepas ni untuk penonton kita kat rumah. Jemput Haziq dan Fiona untuk join kita. Boleh. Anytime. Jemput semua. Producer. Borak Kementerian pun kita bawa sekali. Alright, sekarang ni kita nak berehat seketika. Kembali kita selepas ini akan ada pula seni kraft dan ukiran kayu. Kayu datang dari mana? Daripada hutan lah. Pandai kan? Pandai. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Borak Kementerian. Alright. Welcome to Jumanji. Nampak? Masuk hutan. Kenapa tiba-tiba? Welcome to the jungle. Kat sini macam jungle ke? Tak ada. Ini orang kata belantara konkret. Nampak. Nampak. Gitu.
Tapi bila Haziq sebut welcome to Jumanji, Haziq tahu tak sebenarnya ada tempat macam tu tahu. Di rumah, tapi rumah dia macam Jumanji, dekat dalam Jumanji. Oh. Itu kalau rumah teres kita biasa tengok lah kan. Ada diorang tanam pokok banyak-banyak. Tapi ni rumah flat. Ya ke? Ya. Ni video yang anda semua saksikan ni. Ada orang ni dekat rumah dia. Bukan rumah teres tapi macam rumah flat ni. Dia penuh dengan pokok-pokok dihias. Kita ada video. Anda semua Ya, tengok kita play sikit videonya. Menjalar dia punya pokok, dia punya daun-daun apa semua. Rumah apa ni Syah? Aku masuk hutan je lah. Hutan Kat sini lah Haziq patut cakap welcome to Hutan Jumanji. atas flat dia macam benda. Tapi ada orang yang marah lah. Ya. Orang marah sebab ini kawasan orang ramai lalu. Sampai kacau laluan orang. Hutan seramnya selalu. Hutan je. Betul-betul rasa macam masuk hutan kan. Tapi kita kena ada sense apa ni orang kata? Common sense. Sebab yang kita tempat berada di kawasan yang orang lalu, janganlah kacau laluan orang. Dan tapi ada orang yang siap komen dan video ni sebenarnya dah dapat hampir 500k tontonan tau. Dan lebih 2,000 share dekat TikTok dan ramai yang memberikan bermacam-macam komen. Antara komennya ada yang kata takut ada ular. Yelah sebab dekat pokok-pokok biasanya macam tu banyak binatang-binatang atau haiwan-haiwan suka menyorok dekat dalam tu. Juga bagi Fiona sendiri, Fiona takut kalau ada nyamuk ke apa yang banyak kan. Itu juga boleh Asyik risau dinosaur. Haziq, dunia realiti Haziq. Okey. Alright, tapi kita kembalilah cerita pasal hutan. Tapi tadi kita dah cerita pasal hutan di rumah. Betul. Tapi ini hutan ada macam-macam benda sebenarnya yang kita boleh gunakan untuk jadikan kraft tangan. Kan? Kita boleh gunakan kayu untuk buat seni ukiran. That's why hari ini kita nak cerita pasal terus kita jemput Encik Muhammad Isa Haji Saad. Silakan Encik Isa. Hello, selamat pagi Encik Isa. Jumpa duduk. Pengasas kayu warisan Malaysia ataupun KWM Craft. Yang hari ini kita nak cerita pasal seni kraft dan ukiran kayu. Yang kalau kita tengok depan mata Encik Isa sekarang ni, memang itu semua antara ukiran kayu hasil daripada tangan Encik Isa sendiri. Jadi mungkin Encik Isa boleh ceritakan sedikit dululah. Dah berapa lama sebenarnya Encik Isa terlibat dalam bidang ni? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Haziq. Kita KWM Craft telah bermula lebih kurang dalam tahun 2013, iaitu lebih kurang 9 tahun lah. Yep. Masa saya berumur 50 tahun baru mengasaskannya ini. Dan daripada 2013 sehingga sekarang kita ada lebih kurang dalam 17 orang staf. Ramai, makin ramai. Makin ramai. Tapi kalau kita tengoklah craft yang berada di depan kita sekarang ni. Apa sebenarnya jenis kayu dan bahan yang kita gunakan untuk buat? KWM Craft tu stand for Kayu Warisan Malaysia. Jadi kita kebanyakan kayu yang kita gunakan adalah kayu daripada Malaysia lah. Terutama macam ni nyatoh, daripada nyatoh. Kayu nyatoh. Solid nyatoh. Kita ada buat kayu meranti. Kayu meranti kita buat ukiran lah. Ataupun kayu cengar. Dan yang ini adalah laminated ply. Dan kita juga ada buat phone holder daripada akrilik. Boleh saya try phone holder tu? Boleh. Nak letak telefon. Wow, cantik boleh kayu tengok pun ada movie. juga kan? Kayu ada. Kayu pun ada. Yalah, kita pun nak letaklah Okey, letak yang kayu punya. Yang ini adalah merupakan ukiran yang berasaskan kepada teknologi dan juga gabungan teknologi dan juga tangan lah. Wow, memang lah. Memang dia adalah stand yang memang sesuai untuk kita tengok. Dan boleh dibuka. Boleh dibuka. Boleh dibuka. Boleh dibuka. Betul. Dia buka, lepas tu Nak buka pasang kan balik. ini juga. Okey, boleh. Dan juga yang ini biasanya orang gunakan dia untuk hadiah perkahwinan. Rehal. Haziq untuk letak Quran. Nah, Haziq. Nampak? Pandai tutup rehal. Buka. Tarik. Dia kena buka. Biasanya kayu-kayu yang digunakan macam tadi Cik Isa ada cakap kayu cengal, kayu yang meranti, macam meranti semua. Nyatu. Kayu biasa ada tak pakai kayu macam kita panggil apa? Plywood. Ada ni plywood. Yang ini daripada plywood. Oh, plywood pun boleh juga. Dengar cerita macam plywood kan dia senang rosak dan sebagainya kan. Ringan sedikit dan juga sesuai untuk yang nak letak pergi mengaji di masjid lah. Ya, wow.
Cantik-cantik. Ya Allah, dia punya apa orang kata? Surface dia. Surface dia tu. Lembut. Ya, ini jatuh lagi apalah. Kalau Lagi licin. ikutkan ini solid wood. Solid wood. Ha. Thank you Fiona, banyak betul saya dapat ni. Bagi pegang je. Yang semua Fiona bagi ni saya dapat ni. InsyaAllah. Tapi kan kalau kita Wow. tengok kayu ada macam-macam jenis. Ya, Kan ya. dia punya kekerasan pun ada darjah dia yang Ya, lain-lain. Density dia berbeza. Dia antara berbeza. macam yang kayu cengal berbeza dengan kayu nyatuh pun berbeza. Jadi nak buat tu macam mana yang lebih susah? Kayu yang lebih dense ke ataupun yang less Yang density lebih tu maksudnya dia dia punya urat tu dia rapat lah, padat lah. Tetapi yang kalau yang rapuh macam pine wood tu dia dia lebih mudah, lebih ringan dan juga dia senang diukir lah. Macam yang ini kita ada ni adalah kayu meranti. Meranti. Meranti kita boleh bunga lah. Ni macam ini kita nama bunga dia bunga ketumbit. 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 Yes, biasa kita tahu ketumbit tu yang ada dekat mata Dia ada tu. bunga bakar wali ada. Kan ada bunga juga sebenarnya bunga Bunga ketumbit. kangkung, bunga tanjung. Tapi Encik Isa, sebenarnya request daripada orang ramai sekarang ni. Daripada produser kita kat dalam pun cakap, boleh tak kita nak tengok sikit macam mana teknik untuk mengukir kayu meranti ni. Ni bukan Thor lah, Oh, Thor. bukan. Kalau saya pegang, kalau Encik Isa buat tangan macam ni, boleh sampai tau. Okey, macam mana tu? Jadi kita gunakan pisau ni lah. Tu pisau kan? Okey, boleh kita tengok, Okey. Dan kita untuk buat ini nama dia adalah ukiran kayu bunga ketumbit tebuk tembus bersilat. Wow, macam-macam dia punya nama. Panjang ni nama dia, Encik Isa. Tembus kan bersilat. Oh. Macam mana Encik Isa mula-mula start? Ya, ini buat dia ukiran minat kayu? dia ni. Kalau Start tak ada daripada minat payah sikit lah. Dia kurang sabar. Dia satu minat, betul. satu sabar. Kena sabarlah. Pasal dia satu persatu. Oh, okey. Ini berapa lama untuk siapkan lah? Contoh untuk satu ukiran. Biasanya kita buat dengan teknologi. Maksudnya tebuk tembus kita guna CNC, kemudian kita balas dengan tangan lah. So supaya CNC tu apa? computer numeric control. Maknanya Okey. kita dah bagi dia tanda semua. Dah tanda dengan dah tepuk tembus semua sekali, kemudian baru kita balas dengan tangan lah. Maksudnya ada unsur handmade dan juga ada unsur kombinasi antara komputer dan tangan. Yelah, kita dah kena ikut juga teknologi sekarang untuk mempercepatkan proses. Macam yang rehal begini, maksud kita guna laser cutting. Walaupun Itu yang atas tu. ni semua laser cutting. Oh, semua laser cutting Laser cutting. Maksud kita dapat mempercepatkan proses pembuatan dan juga production kita akan lebih lah. Ya, betul. Wow, iyalah. Nak cuba boleh? Saya Nak cuba. Saya kalau disuruh cuba, saya cuba. Takut jadi lain ni, Encik Isa. Floor manager, be careful. Tekan belakang. Ni kena tolong pegang ni. Tak apa. Memang kita dah buat. Kita Fiona, kita Ya ini ya, maksudnya Saya cuba? tak apa cuba. macam mana pegang dia, Encik Isa? Pegang gitu. Okey. Lepas tu tangan ni untuk ini. Lepas tu baru diketuk lah. Okey, saya cuba Boleh. Encik Isa. Cuba tu. Betul pegang ni? Betul, boleh. Macam ni? Kekok yang apa? Okey. Tahu Asal tak? tak hilang pun kayu dia? Okey. Oh, ada dah sikit kecil Okey. Macam buat aiskrim. Okey, saya cuba lagi. Kita nak tengok Haziq ni penyabar ke tak? Ini tak sabar ni. Haziq. Sakitlah tangan saya, Encik Isa. Ya. Okey, kita tengok teknik sebenar. Mungkin Encik Isa boleh tunjuk teknik Dia sebenar. perlahan-perlahan lah. Maksudnya kita ambil daripada situ, kita terus je. Oh, maksudnya tangan tu dia bukan statik je, Bukan, Haziq. kita tahan sikit supaya kita dapat Patutlah ruangan. sakit. Dan Silap. Mungkin tradisi- Haziq. Okey, Saya mungkin nak try Fiona pula. nak try? Ya. Mungkin Fiona boleh Cuba, pula. Cuba. Sini tersilap sini pun boleh. Terbalik. Macam tu. Okey. Kita masuk dan terus dia. Okey, sebab Fiona kidal, so Fiona kena kiri terbalikkan. ambil yang sini. Okey. So macam ni lah. Pelan-pelan ya. Wow. Cantik Nampak? dia. Halus. Ada hasil kat tu. Tak ada pun yang keluar apa. Dia halus. Seni halus. Lambat sangat buat. Saya dah siap. Tipu.
Saya dah siap cantik. Ini contoh bunga Halokania. Bunga pisang. Oh, yang ini pun kombinasi handmade dengan teknologi. Ini belum siap Ini dia belum akan siap, ada belum siap. finishing. Belum. Ini belum siap. Belum siap Baru siap semalam. Wow. Ambil masa berapa lama untuk hasilkan Kalau ukiran dengan tu? teknologi kita buat 1 hari dah, insya-Allah. 1 hari je Tapi okey, contoh bila dah macam ni, apa proses seterusnya? Lepas ni kita akan kita buat kertas pasir, kilatkan dia, gosok dia sampai halus, kemudian baru spray Spray dengan Finishing coat. dengan stain lah. Stain. Stain cengal. Yang itu cengal tu, kayu cengal. Ni awak ni Yang kayu cengal, cengal. Okey, Nampak? kita Wow, ini antara hasil-hasil Yang kita buat. Ya. tangan daripada KWM. Ini kita buat mimbar tadi. Mimbar ya. ni samalah pun kombinasi daripada Ya. Ini bunga tanjung tu. Bunga tanjung tu adalah lambang negeri Selangor. Ya, Yang mempunyai 9 kelopak. Ya. 9 kelopak maksudnya 9 daerah lah. Di negeri Selangor. Di negeri Selangor, ya. That's why lah bunga tanjung bunga Selangor. Ya. Ya, tapi proses itu sebelum nak buat tu memang macam-macam benda lah yang kita kena uruskan, nak kena plan. Plan tu kena penting, Ya. paling penting Tapi kita bersama dengan isteri saya, dengan anak-anak saya pun berada di company yang sama. Okey. Bermaksud kita adalah family business. Ya. Dan kita ada 16-17 orang staff yang mahir. Yang mereka kebanyakan adalah daripada UiTM Jengka dulu. Ijazah seni perabot dan juga diploma IKN, Institut Kraf Negara. Maka kita ambil. Itu mereka minat sendiri. Mereka memang belajar dalam bidang tu. okey. Masuk ke tempat kita polish dia punya bakat dan seterusnya kita tak ada pekerja luar, maksudnya semua lokal. Dan juga komuniti sekeliling lah, masyarakat sekeliling. Ya, tapi dan sekarang ini Ya. ada satu lagi material yang orang nak tengok dan material yang menjadi pilihan orang ramai sekarang Ya. adalah ni. Akrilik. Akrilik ni. Akrilik ni dia cantik. Ya. Tapi kadang-kadang ada orang nak suka kayu. Dia ada the feel dia berbeza di Betul. antara kayu dan juga akrilik. akrilik. Ni semua pakai laser lah Dia laser. Antara banyak-banyak jenis produk-produk kayu yang pernah dihasilkan oleh Encik Isa sendiri, produk manakah yang paling mencabar sekali, paling susah menguji kesabaran? Itu produk kita orang nak buat ni yang paling menguji kesabaran. Kalau ikut semua produk biasa je. Kita punya company, kita main produk kita adalah ukiran mimbar masjid ataupun mosque furniture. Yang besar-besar. Ya, yang jarang orang terlibat dalam aktiviti ni, iaitu ukiran di dalam masjid, termasuklah mimbar, cokmar, mihrab, meja kuliah, dan kita punya top sales adalah meja kuliah lah. Meja kuliah. Meja kuliah. Yalah, sebab setiap masjid ada meja kuliah tu. Tapi kadang-kadang orang kata, kat mana awak jual sedangkan masjid dah ada. Tapi rezeki kita alhamdulillah dengan adanya PKP, kita makin naik sales kita. Kerana pada PKP ni ramai orang nak baca Quran di rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya walaupun ada orang yang baca Quran menggunakan handphone pun boleh gunakan ini. Ya, betul. Boleh gunakan stand telefon ni untuk kita baca Quran. Betul. Dan gunakan rehal ini untuk baca Quran fizikal. Nampak? Kalau kita tengok kan dekat Facebook ada orang dah, cantiknya ukiran ni. Ada Saya yang nak order beli satu. Okey, jadi macam mana ni? Macam mana? Facebook, Kita Instagram. ada dalam Facebook, kita ada KWM Craft. Di Instagram pun ada dalam KWM Craft. Atau nak beli terus direct kepada website. KWM Industries. KWMindustries.com. Wah. Okey, sambil-sambil Encik Isa cakap tadi nama Facebook tu sebenarnya ada surprise untuk saya. Dan Surprise apa tu? Ini adalah surprise untuk Cik Aziz. Harap Happy birthday. Elah nyanyi sendiri. Dia memang khusus untuk borak kopitiam. Yeay. Ini bukan untuk Aziz je, untuk Fiona, untuk seluruh tenaga kerja Borak Kopitiam. Kita ada ukiran yang khas dibuat untuk Borak Kopitiam. Thank you Cik Isa dan tim Kena banyak KWM mengaji lah. Industries. Kena banyak mengaji tu. Ini tanda lah ni. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Isa yang datang ke sini, tunjukkan begitu banyak benda-benda menarik daripada khazanah daripada hutan ni. Jadi sekarang ni macam tadi, Aziz cukup-cukup lah tu dia punya Saya nak sengit pegang, tu. nak modal. Kita dah tengok flora dari hutan. Apa kata sekarang ni kita tengok sedikit trivia fauna daripada hutan pula. Jom. Trivia Fiona. Fauna.
Di Malaysia terdapat banyak spesies unik memandangkan hutan di Malaysia beriklimkan khatulistiwa dan mempunyai hutan hujan yang tebal dan laut yang tidak terlalu dalam. Terdapat beberapa kategori haiwan seperti mamalia, reptilia hidupan laut dan juga burung. Mamalia tergolong dalam benda hidup daripada kumpulan haiwan yang mempunyai tulang belakang. Sekitar 5,000 spesies haiwan dikelaskan sebagai mamalia. Di Malaysia, harimau Malaya atau dikenali sebagai harimau belang merujuk kepada subspesies harimau yang hanya didapati di semenanjung Malaysia. Harimau belang disahkan sebagai subspesies berasingan dari subspesies harimau Indochina melalui ujian genetik dan pada tahun 2004 dianggarkan terdapat hanya 2,000 ekor harimau yang hidup liar di hutan. Reptilia adalah haiwan yang kulit bersisik kering, bernafas melalui paru, biasanya bertelur dan telurnya bercengkerang keras. Sesetengah reptilia mempunyai 4 kaki dan sebahagiannya tiada kaki. Di Malaysia terdapat 4 spesies penyu iaitu spesies leatherback, hawksbill, olive dan green. Reptilia laut ini berenang dalam jarak yang jauh dan hanya naik ke darat untuk bersarang. Dalam kalangan masyarakat setempat, reptilia ini terkenal kerana jangka hayatnya yang panjang. Namun jumlah penyu di kebanyakan tempat telah berkurangan dan beberapa populasi diancam kepupusan. Burung enggang badak atau Rhinoceros hornbill salah satu daripada spesies burung enggang terbesar di dunia. Panjang burung dewasa boleh mencecah 110 hingga ke 127 cm panjang dan berat 2 hingga 3 kilogram. Ia hanya terdapat di hutan hujan tropika daripada dataran rendah sehingga ke kawasan pegunungan tidak melebihi 1,300 meter dari paras laut. Di Sarawak, spesies ini dikenali sebagai kenyalang dan ia menjadi burung rasmi bagi negeri Sarawak. Bagi sesetengah penduduk Dayak Iban, burung enggang badak atau kenyalang mewakili dewa perang mereka iaitu Senggala Burung yang merupakan jelmaan burung helang merah. Namun setiap tahun banyak cerita yang memaparkan kepupusan hidupan ini. Oleh itu kita berusaha agar generasi akan datang masih boleh melihat haiwan ini bukan hanya di buku atau di dalam video sahaja. Terus bersama Borak Kopitiam hari ini, Khazanah dari hutan. Itu tajuk kita. Flora dah tunjuk, fauna dah tunjuk, Fiona dah tunjuk. Fiona dari awal tadi kita dah tunjuk. Tapi kita nak tunjuk sekarang ni something mengenai iklan. Betul. Mungkin ada yang tak tahu sebenarnya bila kita nak berbuat sesuatu iklan, kita kena ada kod dia, kena ikut peraturannya. Jadi hari ini kita bersama dengan Encik Muhammad Kadri Muhammad Taib iaitu Timbalan Pengerusi Advertising Standards Malaysia. Assalamualaikum Encik Kadri. Waalaikumsalam. Ya. Alright. Jadi mungkin kita nak tahu lebih lanjut mengenai kod iklan tadi. Tadi kita ada borak pasal kod iklan. Ya. Okay, Encik Kadri boleh ceritakan sedikit. Ramai yang tak tahu sebenarnya iklan pun ada kod dia sebenarnya. Kita asal ni dia sebagai somebody yang tengok jaga hal kod amalan periklanan di Malaysia. So biasa kita ditubuhkan oleh industri. Dan kita tengok dari dulu memang advertising ni ataupun pengiklanan ni banyak dibuat oleh jenama-jenama besar, syarikat-syarikat besar. Jadi kita ditubuhkan oleh industri untuk mengawal selia pengiklanan antara industri dalam industri tu. Gatekeeper lah. Supaya kita tengok iklan ni actually nak buat satu tujuan dia. Satu nak jual atau memperkenalkan dia punya servis atau dia punya produk. Ya. Dan satu lagi ialah nama, jenama. Jenama tu memang penting. Ya. Selalu kita buat tak betul, orang kata jenama ni akan dapat nama tak elok. Produk pun tak laku atau macam mana kan. So kita ada satu kod yang mengawal selia periklanan ni. Alright. So asal ditubuhkan oleh pihak industri untuk membuat pemantauan ni supaya tidak ada satu jenama yang akan membuat satu klaim tuntutan yang kata dia lebih bagus pada yang lain. Kalau dia lebih bagus, macam mana dia lebih bagus? Dia kena buktikan kebagusan dia tu, kelebihan dia tu. Kalau dia kata sabun dia boleh 5 kali lagi bagus pada yang ni. Jangan overclaim. Jangan overclaim. Ya, makna dia bersaing dengan orang lain, tapi dia claim dia lagi bagus, mesti ada satu
backing up, apa source, apa pasal dia kata dia bagus. So kalau tak ada sumber yang menunjukkan dia tu betul-betul bagus, satu data atau satu kecapaian yang dia boleh buktikan dia bagus, dan memang dia tak betul. Kalau dia cakap betul itu, dia punya impact ialah produk dia tak laku satu, dan dia punya jenama tu orang kata ni penipu ke something like that lah. Itu yang kalau macam overclaim. Betul. Tapi macam kalau ada charge tersembunyi. Contoh macam kalau dia letak konon-konon harga dekat iklan murah ni. Kan? Ya. Tapi sebenarnya bila datang Keluar jumpa bil. dia, ada charge yang lebih. Lagi-lagi mungkin dalam iklan kita ambil contohlah. Syarikat penerbangan ataupun pelancongan. Ya. Yang mungkin dekat depan dia tulis ini RM1,000. Tapi sebenarnya bila kita datang ambil, dia sebenarnya RM1,500. Itu tak ada charge tersembunyi. Macam mana tu? Itu kita boleh tengok macam ni. Dia iklan ni dia keluar dengan satu muka saja. Jadi dia nak taruh semua information dia tu susah, pasal akan nampak cluttered atau berceramuk lah. Nak baca susah. Penuh sangat. Penuh sangat. Jadi dalam satu page tu kita buat, satu iklan tu, apa yang kita boleh buat ialah menarik satu dan memberi information yang seboleh-boleh yang kita boleh buat lah, apa yang boleh termasuk lebih banyak. Tapi biasa kita tengok pada terma dan syarat-syarat dia lah. Tapi yang ni dia tak boleh masuk, dia akan masuk kat bawah tu. Dia kata sila lawati dia punya website. Jadi kalau orang tak lawat website tu, tak akan dapat benda yang betul dah. Jadi terma dan ni syarat-syarat biasanya yang disebut tadilah, charge dia apa benda, berapa lama tempoh dia, berapa kita boleh beli, berapa dalam pasaran. Saya tahu dan syarikat penerbangan ada buat macam tu dululah. Sekarang kita dah tengok dan ada satu syarikat dia buat, katalah harga dia paling murah. Tapi berapa dia buat pasang tu tak tahu. Berapa tiket yang murah, kan? Berapa jumlah dia tak tahu. Mungkin satu saja, tapi dia punya iklan lain, tapi menarikkan orang. Orang ramai lagi, murah kan, orang ramai masuk. Cuma dapat yang first one dapat, dan second one tak dapat dah. Tapi dah masuk situ dah. Sebab itu macam kalau kita tengok biasanya dekat iklan ataupun dekat tempat promosi-promosi tu, dekat bawah ada kecil je, ada bintang takluk kepada terma dan syarat. Ya, itu memang betul. Tapi selagi dia ada perkataan tersebut, dia mengikut kita punya compliance lah. Kalau yang masalahnya dia tak tulis langsung kan, jadi orang tak tahu kan, orang banyak tertipu atau terkena macam tu. So kita perlu tengok peka pada terma dan syarat-syarat yang dia ada. Okey. Mungkin kita nak tahu apa peraturan yang kira mentadbir iklan untuk sektor pelancongan ni ataupun untuk syarikat penerbangan sendiri. Dia dalam macam ni, kita cuma jaga kod. Ya. Tapi kod tu digunakan oleh macam agensi untuk dia punya industri. Okey. Macam kerajaan dia ada bawah perlindungan pengguna. So dia akan tengok macam kata-kata macam dari pergi barang-barang kesihatan, barang comel, nak putih ke, nak kuat ke apa benda kan. So dia bawah certain agensi yang kawal selia dia ni. Dia ada kod sendiri, tapi kod general kita pegang. Dia kod sendiri tu bertumpu pada produk-produk atau tanggungjawab dia orang. Macam penerbangan dia ada dan pelancongan pun dia ada. Dia punya agensi yang kawal selia, dia orang punya. So benda-benda ni semua kita boleh tengok ada banyak agensi yang ambil pegang certain part of the code, okey, untuk dia orang pastikan tidak ada orang tertipu, industri dia, nama industri dia baik dan sebagainya. Ya. Okey. So kita tengok banyak agensi. So dia ada satu sekarang, satu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Dia dah buka satu ad committee. Dalam ad committee ni dia duduk semua yang ada berkaitan dengan ni, jadi ahli pada tu. Jadi kalau ada komplain apa-apa, semua dalam tu akan dengar dan akan cuba menyelesaikan masalah tersebut. Okey, adakah ini termasuk iklan? Okey, kalau kita tahu iklan ada macam-macam kan. Correct, traditional, kita tahu iklan TV, iklan radio, billboard. Tapi sekarang ada iklan social media. Ya. Iklan online. Okey. Mungkin Cik Kadri boleh dari segi kod tersebut, dia terpakai semua. Tapi dari segi asal, kami memantau yang printed
printed advertisement yang dalam print, termasuk poster-poster yang ada tepi jalan tu sekarang kita semua tu. Nombor 2 yang di luar rumah, yang atas billboard tu sekarang. Alright. Yang ketiga di panggung wayang. Di panggung wayang. Yes, panggung Iklan semasa sebelum panggung wayang. Sebelum panggung wayang sebelum tu lah. tengok movie tu. Ya. Hanya So tu je. kita bahagian yang tu, dia panggil traditional media lah. Okey. Yang lain yang baru ni yang internet ke apa benda semua tu kan. Ada satu lagi agensi bawah MCMC yang buat tu. Okey, faham. Tapi kalau kita tengok balik kan, tak ke macam fungsi ASA ni kan, Ya. untuk mengawal selia standard pengiklanan ni bertindih dengan agensi lain seperti pihak berkuasa tempatan kan, dan juga kes syarikat dalam kes syarikat pengembangan macam Mafcom semua. Ya. Memang itu bagus sebab apa? Kita tak pandai semua sekali lah. Okey. Kita boleh faham, kita bagi asal apa dari segi iklan, kita cuma lihat pada kandungan, the content, bukan lain lah. So gambar keluar. So dia ada satu prinsip yang kita follow. Satu, iklan tu mesti sah. Nombor 2 mesti sopan. Nombor 3 mesti bertanggungjawab dari segi sosial. Ya. Nombor 4 benar. Nombor 5 jujur. Dia kena ada konsep tu atau prinsip-prinsip tu. Kalau satu-satu iklan tu kita tengok dari segi tu, mungkin dia tak cukup, kita akan tulis kepada mereka dan beritahu apa, suruh mereka baiki, atau kita, dan surat-surat kita hantar kat dia orang tu, kita hantar kat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri yang mengawal perlindungan untuk pengguna-pengguna. Ya. Okey, tadi kita ada cakap kalau pengguna rasa tertipu dengan iklan. Kan, rasa macam tak betul lah. Kan, apa yang saya dapat ni lain. Mungkin ada cara yang mereka boleh lakukan. Okey, yang ni saya mention tadi, kita buat iklan, nombor satu kita tunjukkan kita punya jenama, brand kita. Brand ni benda satu yang patut semua syarikat, semua perniagaan mesti pegang, because brand ni akan memberi credibility kepada syarikat, produk dia orang, services dia orang. Macam kita juga, kita pun mesti brand kita punya sendiri. Kalau dia hari-hari datang kerja lambat, kita punya branding jadi dia ni selalu lambat. Okey, kalau ada kerja apa, ada job apa yang bagus nak ambil, kita tengok atas orang lah. Kalau dia ni asyik lambat, tak payahlah, kan susah kita kan. So branding kata ni penting. Saya dengan Coca-Cola juga, Coca-Cola punya branding 86 billion USD. Kalau siapa nak beli company itu, kena bayar lebih macam tu. Tapi dia mahal pasal orang trust je. Orang percaya pada dia, nak build that jenama tu lagi tunggu bagus. Tapi dari segi sini, kalau saya siapa rasa tertipu, seperti saya cakapkan, paling kita tulis surat apa-apa kat yang ada salah lah. Dan kita akan copy kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Okey. So kita kena, kalau ada apa-apa salah, rasa tertipu, tulis kat dia orang. Betul. Ya. Okey. Faham? Tapi apa-apa pun, kalau bagi anda semua yang rasa was-was kan, mungkin Kok ada businessman kat luar kan, ada produk sendiri, tapi nak tahu cara pengiklanan yang betul semua, boleh pergi ke laman Sesawang rasmi. Yes. Mungkin Encik Kadir boleh share laman webnya? asa.org.com.my. asa.org.my. Yes. Boleh pergi ke sana untuk dapatkan info lanjut mengenai advertising Standards Malaysia. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Kadir Muhammad Taib, Timbalan Pengerusi Advertising Standards Malaysia, di atas perkongsian tadi. Saya sebenarnya baru belajar, baru tahu. Bagus, ramai orang tak tahu, tapi kita sekarang dalam awareness program. Ya, buat terima kasih Encik campaign Kadir banyak. sebab share dengan kita. Dan ini kita nak share pula ni tips hiking dan jaga trekking. Nak tahu? Jom kita saksikan. Jom. So, kali kita ada Amar. Hai Amar. Hai
Hai Shikin. Mungkin Amar boleh ceritakan sejak bila Amar mula hiking sebenarnya? So Amar start hiking pada usia 15 tahun. 15 tahun tu waktu sekolah. So Amar banyak join program-program sekolah yang berkaitan dengan hiking, camping, survival semua ni. Memang Amar suka join. So memang dia pupuk minat tu dekat situ. Starting daripada situ. So kiranya kalau tahun ni genap lah 8 tahun lah Amar dah mencuba di bidang hiking ni. Kalau hiking ni, apa pakaian yang sesuai untuk kita pakai, keperluan yang kita perlu bawa? Kalau tanya pasal pakaian, Amar senang jawab. Kalau nak hiking ni mudah je. Sport attire. Sport attire tu je. Macam sport attire yang selesa dan tak membebankan lah ataupun tak adalah menonjol sangat ke apa. Masuk hutan, kita tak boleh nak menonjol sangat. Dan selesa. Yang penting selesa. And then mungkin kena teliti lebih sikit dari segi pemilihan kasut tu. So kita kena ada kasut hiking yang spesifik untuk hiking. Dia punya tapak tu pun grip untuk hiking. So memang rasa kena ada kasut hiking yang sesuai lah. Peralatan yang penting Amar boleh recommend. Yang first kena ada air dan ration untuk makanan lah. Makanan tu memang wajib kena bawa. And then kita kena ada headlamp. Lampu tu pun sebenarnya adalah peralatan yang wajib sangat. Even kalau kita masuk bukit yang rendah ke apa, ke gunung yang kita boleh balik hari, macam kita masuk pagi keluar tengah hari kan, even gunung macam tu pun kita kena bawa headlamp. So kita tak tahu apa possibility yang akan berlaku kat depan nanti. Seterusnya ialah beg galas sesuai. Beg galas ni ialah backpack yang sesuai dan selesa. Kalau kita nak hiking, kita tak naklah ada komponen-komponen badan kita yang kita sakit disebabkan beg yang tak sesuai tu. Dan seterusnya ialah personal med kit. Med kit personal, kalau kita join event hiking, memanglah organizer akan sediakan med kit. Tapi Amar prefer untuk seorang tu kena ada dia punya personal med kit. Sebab orang tu lebih kenal dia daripada orang lain. And then pisau ataupun parang ataupun peralatan memotong. Ini antara orang kata kalau dalam hutan ni antara nyawa kita. Benda ni mungkin orang panggil remeh je, tapi bila sampai dekat waktu yang kita perlukan, benda ni memang sangat penting. Kita tak tahu kalau ada balak runtuh ke apa, kalau kita tak ada peralatan tak boleh nak lalu ke apa. And then seterusnya lah baju hujan memang kita kena bawa. And then plastik sampah. Yang ni Amar recommend kat semua orang. Plastik sampah memang kena bawa sebab dia banyak kegunaan yang kita boleh gunakan. Dia boleh juga jadi baju hujan, dia boleh juga jadi kemah persediaan sementara. Dia juga boleh jadi ground, alas. Dia pun boleh jadi plastik sampah tu. Yang nak masuk ke dalam hutan, stamina yang macam mana yang kita perlu? Stamina antara one of preparation yang kita kena ada kalau kita nak hiking ialah mental and then physical. Physical ni, bawah physical ialah stamina lah. Stamina tu memang penting juga kalau kita nak buat aktiviti macam ni. Sebab kita memang guna stamina kita. Kalau kita nak hiking ni memang kita kena guna kita punya stamina. Kita memang hiking pun kita memang penat. Dan yang ketiga ialah peralatan atau persediaan peralatan kita. Maksud tiga benda ni penting. Dan kalau stamina ni dia bergantung kepada seorang tu. Kalau seorang tu kalau dia nak hiking tempat ni, dia kena study lah track. Dia kena study track dan dia kena bersedia. Dia kena ada preparation. Alright. Puan terima kasih banyak Amar atas perkongsian tentang aktiviti hiking dan trekking ni. Thank you Amar. Bye. Alright, thank you. Bye-bye. Itu dia tips nampak? hiking dan jungle trekking. Betul. Nak daripada pergi Amar. hiking dengan jungle trekking tu semua kena tahu. Kena ada ilmu dulu. Ya. Jangan pergi je macam tu kan. Okey. Sebenarnya Fiona, kita ada satu lagi orang kata khazanah dari hutan. Betul. Bau-bauan. Apa? Wangian. Wangian daripada hutan kan. Wangi-wangian. Panggil macam mana tu? Okey. Ada orang panggil dia bahur. Ada yang panggil dia buhur. Okey, kita tengok. tanyalah. Syikir cakap betul ke tak ni? Dua-dua betul. Ada orang panggil buhur, ada orang panggil bahur. Dua-dua boleh pakai, just jangan confuse benda yang sama je. Dia benda yang sama je sebenarnya. Okey, hari ini kita guna bahur lah. Okey, boleh. Bahur di depan mata kita sekarang ni. Wow, sangat-sangat ada bermacam-macam jenis yang ada. Dan ini tempat bakar dia. Ini tempat bakar dia. Tempat bakar ada banyak design. Okey. Orang tak tahu sebenarnya. Mana datangnya bahur? Okey. Bahur ni dia diperbuat daripada kayu gaharu. Okay. Daripada batang pokok gaharu tu kita potong, kita racik kecil-kecil. Okay. Kita masak dia bersama dengan wangian dan gula pasir. Oh, dia masak. Ya, dia ada dua jenis, dua cara masak, cara untuk buat buhur. Satu basah, satu yang kering. Yang ni yang kering ya. Ni yang kering. Yang kering ni kita masak atas api. Wow, dia belum bakar pun dah sedap bau dia. Ya, sebab kita dah campur dengan pati minyak wangian. Okey. Tadi Syikin ada cakap nak buat ni bakar kan? Bakar dia pakai apa?
bahan-bahan semua kan. okey. Nampak? Antara bahan-bahan yang Okey, perlu. bahan-bahan untuk kita masak ialah kayu gaharu, pati minyak wangi seperti bunga, herba, buah-buahan dan gula pasir. Kita masak dalam Dia perlu gunakan gula ya, gula tu sebagai coating supaya pati minyak tu melekat pada gaharu, bukan pada kayu, bukan sahaja ke dalam dan juga di luar. Okey. Satu soalan out of topik. Okey. Ada sebab ada gula kan? Ada semut datang tak nanti? Setakat ni pengalaman saya tak ada. Tak pernah lagi lah ya? Tak pernah lagi. Sebab benda ni wangi. Benda ni dia akan tinggalkan satu bau yang sangat sedap. Ya, dia boleh tahan bau wangi dia tu lebih daripada 24 jam. Dia tak sama dengan semburan minyak wangi yang biasa kita pakai kat rumah, yang sembur-sembur every 1 minute apa semua tu kan. Tak. Yang ni kekal. Yang ni dia macam asap, macam konsep dia sama. Bila kita masak keluarkan asap, kita punya melekat dekat lansir. Ya. Melekat kat lansir, kat rambut, kat baju. So benda tu kalau Boleh tak lekat? basuh boleh lekat. Okey. Yang ni akan melekat. Okey, kalau macam tu macam mana cara bakar dia? Mungkin Syukri boleh tunjukkan. Alright, kita nak Okey. belajar cara bakar bahur. Okey, barang yang kita perlukan jet lighter. Jet lighter ni wajib ada Okey. Wajib ada. Kalau tak ada, just pakai Lighter dapur. biasa? Dapur. Oh, dapur. Pakai dapur masak tu. Okey. Untuk Api bakar? tu untuk bakar. Just kena ada ni lah, penyepit ni untuk letak dekat dapur masak tu atas api. Kemudian letakkan ke dalam tempat pembakar. Okey. Tempat pembakar ni kita panggil mabkhara. Bahasa Arab lah. Mabkhara. Mabkhara. Okey. Mabkhara ni lah yang kita kena beli awal-awal. Dia lebih senang beli je satu set, balik rumah bakar. Kalau tak ada memang tak boleh lah. Kalau tak ada, kita takut nanti kita suruh pakai benda lain kan terbakar ke. Takut main lah. letak je kat rumah. Rumah pula yang terbakar. Jadi kita pakailah mabkhara. Mabkhara ni untuk kita bakar. Jadi apa tindakan seterusnya kita kena buat? Nampak? Bakar. Okey, siapa nak bakar? Fiona ke Haziq nak bakar? Saya rasa bakar-bakar ni biar Fiona yang buat lah. Okey, Saya senang takut. je. Just pakai je ni. Yang tu I dah bakar. Yang ni tekan sini lah. Tekan je. Be careful, it will spark. Tapi tak adalah very scary tu, taklah. Cara orang cakap macam scary je. Nama sikit. Spark tu maksudnya dia ada sikit je, sikit lah. Okey. Terjerit. Okey, bagus. Good job. Jerit tu good job. Good job lah. Jerit. That's mean dia berkesan. Dia spark. Dah naik tu? Dah naik dah. Yang arang ni beza dengan arang barbecue ataupun arang lain, dia senang nak bara. Dia nak bakar sampai jadi apa? Okey. Beza dia cara bakar buhur ni dia ada seni dia. Okey. Seni dia ialah bila kita dah bakar arang, kita kena tunggu sampai ada satu lapisan abu warna putih macam ni. Okey. Biarlah. Biar nanti. Tak, sebab dia nak tunjuk kat TV. Okey. Lepas dah bakar. Okey, bila dah bakar arang daripada warna hitam ni, dia akan jadi warna putih, ada lapisan abu. Okey. Bila ada lapisan abu, maksudnya kita dah arang tu dah ready untuk bakar bahur. So bolehlah letak. Haziq pula letak. Ambil satu Ambil satu, letak. Letak dekat atas macam tu je. Berapa banyak nak letak biasanya? Saya selalu nasihatkan customer untuk letak satu persatu, paling banyak 2. Sebab kalau letak banyak sangat, arang tu akan terpadam sebab minyak yang keluar daripada kayu gaharu tu. Oh, dia dah start keluar. Oh ya. Dia dah start keluar. Okey, boleh tak saya nak bau jap? Boleh. Wow. Bau dia bau scent woody. Woody, rose. Woody, rose. Dia macam minyak wangi yang ada wood. Yes. Kan? Itu woody tu bau oud. Bau oud minyak daripada kayu gaharu tu. Dan minyak pati wangi tu sendiri kita ada campurkan lagi dengan oud. So berapa lama dia akan tahan bakar macam ni? Dia ikut berapa besar kayu chip ni. Sebab dia punya besar dia berbeza. So contoh kata dia kecil mungkin dalam 3 minit. Kalau besar mungkin dalam 5 minit baru asap dia habis. So yang ini biasanya tutup lah kan? Tak adalah tutup. macam tu kan? Design yang bertutup ni sebenarnya untuk tengok lenggok je. Lenggok nampaklah asap tu. tu keluar. Berbunga asap tu. Ya, Macam tu. macam tu. Wow. Jadi mungkin Syikin boleh kongsikan Contoh kalau kita letak kat ruang tamu. Satu ruang tamu lah bau. Ya, dia tips untuk bakar bahur ni, before bakar kena tutup semua tingkap dan pintu. Supaya asap tu berlega-lega kat dalam rumah, so dia akan melekat pada langsir, pada baju kita, pada sofa, fabrik-fabrik yang ada dalam rumah. Tebal asap dia kan? Ya.
Tapi setakat ni kalau you all ada smoke detector tu, insyaAllah tak berbunyi lagi lah. Dekat dalam rumah Walaupun kan. asap dia tebal. Apa kebaikan kalau kita bakar bahu? Bakar bahu. Okey, ada 3 fungsi utama untuk buhur ni ialah yang pertama aromaterapi. Aromaterapi ni biasa untuk orang yang stres, selalu balik kerja lambat, kerja banyak, suri rumah pun stres, duduk rumah handle anak PDPR lagi, homework lagi, masak lagi. Letak dalam konti pun boleh. Letak dalam kereta boleh hilangkan bau busuk kereta, bau durian, bau hapak kasut. Semua boleh. Boleh hilangkan. Dia tak dalam Boleh. kereta ni. Dia ada portable. Dia ada portable punya dalam kereta kan? Ada portable. Tapi saya tak bawa sebab saya bawa yang kayu-kayu je. Kalau yang besar ni tak dalam kereta? Boleh juga. Boleh juga. Tutup pintu. Jangan kita duduk dalam tu ke boleh kita duduk dalam tu? Takut kita rasa Sesak. sebab banyak asap. Ruang tu kecil, asap tu akan memenuhi ruang kereta. Ni dah boleh letak kan? Boleh juga. Fiona letak pula. Okey, kita letak bau lain pula. Bau Kejap, ada bau. lagi. Ni ada bau dia. Bau lain. Okey. Yang tadi Raudah, yang ni Madinah. Wow. Madinah ni dia bau white mask. Raudah juga di Madinah. White mask. Dan ini bau Madinah. Ya, Lain pula bau dia. Sekarang ni satu lobi bau tau. Okey, kita biar dia bakar dulu. Kita tunjuk sikit. Nampak tak? Dia dah start. Dia jatuh. Okey, tak apa. Kita ada sepit. Sepit dia penyepit. Letak balik. Okey. Okey. Okey, sekejap Okey, belum keluar lagi. Tunggu dia berasap Yang ini penutup dia? Yang ni tak ada penutup. Oh, yang ni memang penutup. Jadi pelanggan boleh pilih lah. Setengah orang kalau ada anak kecil dia kata bahayalah tak tutup, nak tutup. Dah boleh bawa dekat sini pun boleh bau dah sebenarnya. Sekejap. Yang ni sedap. Dia bila Madinah dengan Raudah bersatu, dia jadi apa? Dia jadi macam yang tu dia less woody. Tapi dia more to white mask. Dia macam feminine sikit. Ada bau tak? Ada bau tak? Sebab saya tengah nak bau benda ni. Macam tu bau dia. Okey. Wow. Kalau lah penonton boleh bau, saya bagi bau. Okey, bau anda. Rasalah bau lah. Okey, wangian yang paling dapat sambutan ramai. Biasa wangian yang bau dia seperti di Mekah lah. Sebab kebanyakan pengguna dia bila dia rindu Mekah, rindu Madinah, dia nak bakar benda ni. Sebab bau dia seakan-akan di betul. Sebab kat sana memang banyak kedai yang ada bau ni kan. Tapi saya bila bau ni memang rindu lah. Memang rindu rasa. Tapi bahur ni pun ada banyak-banyak jenis tau. Yang saya bawa ni ialah memang kayu gaharu asli tempatan. Kalau jenis yang lain dia serbuk hampas kayu gaharu yang dah dimampatkan. Yang dia punya bentuk macam coklat bar tu. Itu pun ada. Tapi yang terbaik adalah untuk pakai kayu gaharu yang asli. Sebab benda ni boleh juga pakai untuk dalam perubatan Islam. Untuk gangguan, sihir, bila pakai yang betul-betul gaharu asli lah. Kalau betul-betul ini yang inilah. Sebab ada setengah bahur dia ada campuran dengan kayu cendana. Kita tak nak yang tu. Yang perubatan Islam dia nak pure, dia nak kayu gaharu yang betul-betul. Bukan yang ada campuran. Okey, tapi tadi kan kita kata kalau nak beli satu set. Berapa agaknya harga permulaan lah daripada the range harga dia minimum ke maksimum? Okey, harga kalau bahur gaharu asli ni sebabkan kayu tu sendiri pun dah mahal. So set paling murah pun yang pernah saya jual dalam pasaran lokal ialah RM119 sekali dengan tempat bakar semua. Tempat bakar dengan arang? Arang, sepit, lighter. Dengan ni sekali? Satu set murah lah. Murah lah. Kan? Murah lah untuk kayu gaharu asli. Dekat TV ni anda sedang menyaksikan cara Shikin masak bahur ni kan. Yang dicampur dengan, saya ingat gula, pati minyak wangi, gula dan kayu gaharu. Tapi nak kacau dia berapa lama ni? Ini lama sampai dia kering. Lepas tu daripada kering kita nak keringkan lagi bawah matahari. Actually yang tu more to production punya team. Saya more to marketing tapi saya ada juga sikitlah ilmu pasal masak. Pernah kacau. Pernah kacau belum lagi sebab saya pun tak pernah. Jadi tak pernah kacau lagi. Nanti Shikin mungkin akan pergi kacau. InsyaAllah. Okey, tapi mungkin kalau ada mereka nak dapatkan bahur ni, macam mana caranya?
Okey, boleh lawati IG Instagram saya di mabhara.pj ataupun Facebook Bahur Mabhara Malaysia. Ni ada ni yang kita tunjuk sekarang ni. Yes, Bahur Mabhara Malaysia. Untuk dapatkan info pasal Bahur, mungkin tak pernah tahu pasal Bahur, tiba-tiba tengok hari ni asap dia kepuk-kepuk. Kan? Bolehlah dapatkan Bahur ni dekat Facebook dan juga Instagram yang dinyatakan oleh Shikin tadi. Thank you Shikin. Saya pun first time rasanya dapat bau depan mata ni. Selalu macam kita lalu. Apa perasaan dapat? Saya rasa jatuh cinta. Jatuh cinta dengan benda ni. Saya rasa ada terapi kan. Sebab tadi kata aromaterapi rasa macam bestnya. Suka happy je. Even pakai mask pun dia boleh bau kan. Masuk bau dia. Ni mask mahal ni. Mask mahal. Triple, triple kan. Tapi kita ucapkan terima kasih kepada Shikin sebab introduce Bahur ni dekat kita. Tadi kita dah tunjukkan flora, fauna, macam-macam. Bahur pun ada. Guys, satu lagi je belum tunjuk. Apa dia? Masakan daripada alam. Masakan dari alam. Apa dia? Kita kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Kita nak terus bau Bahur ni. Anda pun bau. Ya, dibenci, disakiti, dikongkong. Itulah yang bagaikan tertulis di dalam hidup Alisa. Namun setelah bertemu dengan Zain, bahagia mulai tertulis untuknya. Saksikan 3 Nota Cinta. Lakonan Mata Ashraf Muslim, Sharifah Rose dan ramai lagi mulai 14 Februari, Isnin hingga Jumaat jam 7 malam terbaru di Akasia TV3. Itu dia cerita terbaru Akasia. Tiga Nota Cinta, drama terbaru Slot Akasia TV3. Dan sekarang ini, cakap pasal Akasia teringat makanan. Tiba-tiba teringat makanan. Kenapa? Selalu Akasia kan tak buka puasa. Teringat nak buka puasa nak makan apa. So kita ada menu dari alam. Kita ada ayam panso. Okey, Haziq. Tanya Haziq apa ni? Haziq, tahu tak ni apa? Ini daun. Daun dah betul. Paku. Pudina. Tak boleh cerita. Ini daun paku pakis. Pucuk paku. Okey. Kebiasaannya ayam panso ni kita masak pakai buluh. Saya pernah masak dulu sekali dekat perkampungan orang asli ada satu tu. Saya pakai buluh masuk dekat dalam tu, lepas tu kita bakar. Betul. Haziq buat sendiri? Saya buat sendiri. Oh. Biasa kalau kita dengar ayam panso ni, biasa dia orang akan masak dalam buluh. Bila dah masak dalam buluh ni macam dia masak lemang, dia letak dalam buluh dan kita bakar sampai dia masak lah. Tapi hari ni memandangkan kita tak ada buluh, jangan risau. Kita akan buat cara yang mudah yang mana Fiona kat rumah boleh buat, Haziq kat rumah boleh buat. Kita akan gunakan aluminium foil. Moden. Jadi Chef Zam Akmal akan ajar kita masak ayam panso cara moden. Jadi apa bahan-bahannya? Okey, hari ni saya datang semua nak mengarah je. Fiona yang akan buat. So Fiona saya duduk tepi lah. Fiona awak duduk sana. Okey. Hari ni kita bersama dengan Chef Fiona. So first kali untuk ayam panso kita kena ada apa? Kita kena ada ayam. So ambil ayam ni kita akan masukkan ke dalam kita punya macam kekok je nak ambil ayam tu, ambil ayam. Jap. Kita kena step by step, kena lemah lembut dengan ayam ni. Masukkan ayam. Okey, untuk dia punya bahan perasa normally kita akan guna bawang. Okey. Kemudian kita ada bawang putih dengan halia. Masukkan sekali je. Oh, masukkan sekali. Semua semua masuk semua. Okey, lepas tu kita nampak ganas masukkan bawang. Dia biasa orang yang masuk dapur ni memang ganas sikit. Oh ya. Nampak? Dia macam tak biasa je. Saya backup ni nanti belanja ni. Nanti saya belanja ayam panso. Okey, ni kita massage lah dia. Gaul lah. Gaulkan dia biar seperti. Normally kalau nak lagi sedap biarkan dia semalaman. Baru dia sedap. Okey, jadi kepada anda semua penonton Borak Kopitiam, kita jumpa esok. Okey, lepas kita dah gaul-gaul ni, nak gaul sampai bila ni sebenarnya? Sampai dia sebati. Kemudian kita akan masukkan bahan seterusnya. Ini kita akan gunakan bahan-bahan yang daripada alam jugalah. Okey. Seperti apa ni Haziq? Serai. Pandai. Alhamdulillah, dah select betul. Dah lah jawab yakin. Serai. Oh, ni pun nak picit-picit tak? Tak perlu. Itu nanti kita bila dia bakar nanti dia akan mengeluarkan aroma. Okey. Tapi serai itu kena apa dulu Haziq? Serai itu kita dikatuk. Ketuk. Kena ketuk. Jangan tumbuk nanti bergaduh pula. Okey. Kemudian yang ini. Bunga kantan. Yes. Betul. Tapi ini kita bunga kantan. Okey, jap. Tapi kita tepi dulu. Tapi dua bahan daripada alam lah orang cakap yang kita nak pakai hari ini adalah paku pakis. Ini paku pakis. Yang ni apa ni Haziq?
Tanya Fiona lah tadi mungkin. Okey, Fiona lah. Daun keladi. Yang ni daun ni, manya-manya ada berjari-jari ni. Ong Choi. Ong Choi? Bahasa Cina. Apa nama Melayu dia? Ong Choi. Pucuk ubi. Pucuk ubi. So, biasanya orang letak pucuk ubi. So, ini kita akan campur satu dengan pucuk paku. Okey. So, sekalikan je. Ini kita akan letakkan Dalam ni juga. dalam ni juga. Okey. Tapi letak sikit je sebab nanti kita akan letak lagi dalam aluminium foil. Oh. Untuk bau ni, untuk bau dah rasa. dia. Pucuk paku ni dia ada satu aroma. Bila kita masak dengan ayam nanti dia akan menghasilkan satu rasa macam susah nak cakap tapi dia macam smoky sikit. Okey. Okey. So, kita masuk air sedikit. Kita nak dia macam ada berkuah nanti. Okey. Bagi dia basah sikit. Okey. Gaul je. Gaul, Fiona. Pandai Okey. Sebab awak kena buat kerja ni. Betul, kalau kita nak dia bagi warna sikit kita letakkan lada merah lah. Okey. Bagi pedas sikit, ada rasa pedas sikit lah. Nak letak cili padi pun boleh. Oh, boleh juga. Boleh. Okey. Okey, kemudian nanti kita akan letakkan kita punya bunga kantan. Okey, ni just gaul je dan kita akan Adakah yang ini dia sama macam ayam pansuh Sarawak? Dia lebih kurang sama, cuma yang ni kita olah sedikit sebab kita gunakan pucuk paku, kita guna tapi dalam pucuk ubi memang ada lah. Right. Jangan lupa garam tak letak. Garam boleh. Okey, Nampak? Saya seperti bijak. Kita akan masukkan sedikit garam. Saya tak pakai bersarung tangan. Tapi saya ingat pasal garam. Saya natural, tak garam. Okay, gaul. Kemudian kita akan gunakan aluminium foil. Okey, macam Haziq, biasa camping dalam hutan tak? Pernah lah sekali. Okey, normally kalau ini boleh masak, kalau mudah kalau kita nak masuk camping dalam hutan, nak masak macam ni pun boleh. Pakai unggu api. Pakai aluminium foil, betul bakar atas unggu api. So, siapa-siapa yang nak pergi camping hujung-hujung minggu ni kan, bolehlah guna idea ni orang cakap. Okey, so boleh, kita akan gulung-gulung. Kita buat poket, kita buat macam sampul surat. Bila lah hantar surat tu? Fiona tak pernah kot, tak ada orang bagi surat kat dia. Okey, so kita akan masukkan. Okey. Ini kacau dekat dapur je. So, bila kita dah buat poket macam ni, so apa yang kita perlu lakukan? Letak semua dalam tu. Sumbat je dalam tu. Sumbat je? Sumbat. Dia masuk dalam poket Doraemon dia. Okey. Dengan kuah-kuah dia sekali. Air tu sekali. Air tu yang akan buat dia lagi sedap. Jus tu untuk bagi dia bakar. Tapi ayam tu sendiri bila kita dah bakar, dia akan menghasilkan jus juga. So dia berair lagi lah. Betul. Okey. So dah siap. Ingat tak tadi ada baki pucuk paku dengan ni, kita akan masukkan sekali. Okey. Bagi dia masuk lagi semua. Wanginya. Kan? Dia nampak macam senang Macam cara masak dia? Senang je. Okey, kalau tak ada, ini kita akan bakar dalam oven Aziz atau Fiona. Tapi kalau tak ada oven, boleh je masak dalam kuali dalam periuk. Boleh tak ada masalah. Boleh juga. Tapi tak letak aluminium foil lah. Tak boleh aluminium foil. Terus masak dalam periuk macam masak. Belum letak baru balik dah siap. Belum letak dah masak, guys. Okey, sebab kalau kita nak tunggu nanti mungkin besok baru siap. So ini saya dah masak dah yang dah ready orang cakap. Okey. So kita akan kita dah tu okey, mungkin kita nak cerita cara bakar berapa lama? Okey, kita bakar lebih kurang dalam kalau ayam ni lama sikit dalam 45 minit ke 50 minit bergantung pada oven lah. Dan juga berapa besar ayam ni berapa besar ayam. Kalau kecil-kecil tadi lebih kurang dalam 45 minit okey. Jadi tak sabar nak tengok hasilnya. Boleh angkat semua mangkuk-mangkuk kosong tu, Fiona? Okey, sabar ya, bos. Kerja tu kejap sampai habis yang rasa biar saya. Dia apa? Yang masak awak, yang rasa saya. Ini nak kena. Tapi air tangan saya tak nak orang makan lain. yang Fiona masak, yang chef masak. Okey, dah siap dah ayam panso kita. Nak keluarkan ayam tu hati-hati kat rumah. Kena hati-hati. Okey. Okey. Nak buka ni satu harga ni. Nak buka satu harga. Panas ni kan. So nak makan dia macam Fiona tak biasalah makan ayam pansu ni kan. Makan dia macam tu juga ataupun dia kena ada kawan boleh dia. Biasanya dia makan dengan nasi. Ataupun kalau nak makan macam tu pun boleh. Dia macam lebih guna makan nasihat. Kalau kita tengok tadi dalam kita punya tu ayam. Lepas tu kita ada pucuk paku dengan paku pakis. Dia lebih kurang macam healthy size. So macam Fiona kalau diet ke apa, boleh buat macam ni, simpan dalam tais. Bila nak makan je, panaskan. Bakar. Yes. Mudah. Tapi saya nak chef Zambuat makan. Allah. Kalau chef Zambuat sehari untuk makan je dah kena spend 100-200. Aduh. Okey, so nak makan ni kita akan ni idea ni kan. Idea untuk berniaga boleh ni chef Zam ni. Boleh tapi dia kena selalu buatlah baru kita dapat idea tu. Wow. Tengok asap dia keluar macam asap bahur. Tadi asap dia bau lain sikit kan. Yang ni bau pucuk paku. Bau tak pucuk paku tu? Bau. Ya Allah.
Okey, nampak tak dia paku ni? So dia tak, kalau kita letak masa bergaul tu dia akan jadi soggy. Tapi bila kita letak di atas, dia tak soggy. So bila kita makan tu ada texture. So ini ayam dia. So ni kuah dia. Minta maaf ya tuan-tuan dan puan-puan yang ada di rumah. Allah, tengok ni berseleranya. Lepas tu bagi warna cantik sikit. Nak bagi warna cantik sikit, letaklah lipstick dia macam. Lipstick. Inilah rahsia seorang chef. Kan, letak lipstick. So inilah dia resepi ayam panso yang telah kita orang cakap permudahkan cara masak dia. Macam saya cakap tadi, tak semestinya kena pakai oven. So kalau kat rumah tak ada oven, tak apa. Boleh masak dalam periuk. Sama je teknik dia. Sama je. Tapi sekarang ni saya dengar bunyi sikit kerkel. Haziq rasa. Ada orang suruh Haziq rasa. Haziq rasa. Okey, silakan. Okey. Sambil-sambil tu borak lah ya. Ya, kalau kita tengok sekarang ni, nak ambil ni, kita pakai ayam. Chef, kalau kita nak pakai macam ikan ke, daging ke boleh juga? Boleh gantikan dengan ikan, boleh sekarang macam kalau ikan boleh ataupun ayam pun boleh. Daging tu kurang sikit lah. Kenapa nak sana sikit? Sebab saya nak makan kat sini. Ya ampun, susah betul lah sistem dalam dapur ni. Okey. Panas tu, baik. Wah, panas sangat ni. Mana? Okey, maksudnya kita bolehlah ikut suka kita nak masak dengan ikan ke, dengan daging ke, boleh. Bahan-bahan pun sama juga. Even though kalau mungkin tak ada ayam atau ikan, kita cuma ada sayur-sayuran pun boleh. Bagi orang yang vegetarian kan, dia nak something yang macam ada flavor tapi dia tak nak ada ikan atau ayam, pakai sayur-sayuran pun boleh. Nak letak kentang boleh, nak letak carrot boleh. Bergantung atas kita. Rasa halia dia. Rasa bawang-bawang dengan halia dia tadi tu. Sedap kan? Dia kalau nak ada rasa masam-masam boleh juga perah dengan limau. Lemon ni? Lemon pun boleh. Producer tak nak bagi Fiona makan ke? Dia seorang je. Dalam satu episod seorang je makan. Biasanya kan chef, kalau kita nak masak sejenis masakan, ada orang cakap macam masakan ni sesuai pakai bahagian dada, bahagian thigh ke apa. Yang ni ada tak ke tak ada? Tak ada. Kalau macam ni terpulang. Tapi kalau saya suka something yang bertulang. Supaya kalau yang bahagian dada ni dia akan cepat masak. Tapi kelebihan kalau kita masak dalam aluminium foil ni, kalau kita bakar, dia tak akan kering. Sebab dia punya moisture tu jatuh balik ke dalam kita punya bahan masakan tu. Kenapa sebab saya masak hari tu tak sedap? Saya masak sendiri kita lupa baca bismillah kot. Lupa. Dan dia sedap. So satu lagi kelebihan masak macam ni, dia tak terlalu kering. So bila kita makan tu dia moisture dia, so ada, ingat tak tadi saya letak air, tapi betul? ini dia air daripada ayam pun akan keluar juga. So rasa dia lagi sedap. Wow. Rasa macam terus nak balik rumah buat je ni. Nak try buat tak payah. Awak balik yang awak buat tadi tu. Bakar je. Betul. Okey, kalau kita tengok, nampak tak dekat kamera ni? Yang ni bukan Itu bunga kantan. Itu bunga kantan Tapi sebenarnya bunga kantan boleh makan tau. Ya. Okey, kita minta untuk Fiona makan bunga kantan tu. Tadi saya dah makan ayam. Fiona makan bunga kantan. Kita nak rasa. Silakan. Fiona. Mentang-mentang ai Cina, you suruh I makan. Bukan pasal tu. Bukan pasal tu. Tapi kejam tau producer. Dia suruh bagi Haziq makan, Fiona gaul-gaul je. Dia sebenarnya pucuk paku tu yang rasa sedap. Kalau pucuk paku dengan yalah, kita bagi Fiona makan sayur lah. Fiona kan suka makan makanan sihat. Jahatlah Haziq. Okey. Tapi kalau nak pedas ke apa, normally boleh letak cili padi lah. Jangan lupa Fiona. Bau bunga kantan. Bunga kantan tu yang buat. Normally kalau dekat Sabah Sarawak. Okey, letak sini. Ada satu lagi bahan tau. Dia panggil batang tepus. Batang tepus tu pun salah satu lagi khazanah daripada hutan. Tapi dekat Semenanjung ni susah sikit nak dapat. Batang tepus normally kalau orang-orang sana kalau dia masak ayam pasong, antara salah satunya adalah batang tepus. Tapi yang ini saya gantikan dengan bunga kantan. Saya lebihkan, betul saya letak juga tadi serai. Ya Allah, ni kalau ada nasi ni. Dia makan dah kekenyangan dah ni. Aduh, okey. Chef Zam mungkin boleh sharekan di mana kita boleh tengok kalau Chef Zam ada resipi-resipi baru untuk kita belajar, nak bagi inspirasi masak kepada orang-orang muda seperti kami. Orang muda Okey, boleh. Kalau untuk dapatkan boleh ke laman IG saya ZAM.AKMAL Zam Akmal. Kat situ saya ada kongsikan pelbagai resepi yang anda dekat rumah yang muda-muda seperti Haziq dengan Fiona ni boleh cuba masak rumah cakap. Resepi macam-macam adalah. Boleh tengok daripada situ. Ya, Chef Zam, terima kasih banyak. Okey, terima kasih atas pujian tadi. Oh, happy hari ni. Sedap. Saya rasa saya boleh buatlah dekat rumah Haziq. Boleh, sebab tadi pun dah tengok dah. Tinggal bakar je Fiona. Kamu dah buat dah. Bagi anda semua yang ada dekat rumah, jangan lupa untuk try, dan juga terima kasih kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini, dan juga bagi anda semua semestinya yang setia bersama kami dari awal pagi sampailah sekarang. Kalau anda ada pendapat, ada apa-apa cadangan, sila-silakan pergi dekat ruangan komen yang ada. Ya, betul. Jangan
Jangan lupa untuk saksikan lagi Borak Kopitiam besok. Sama-sama juga pukul 8 pagi di TV3. Jangan lupa follow Facebook Borak Kopitiam. Yang mana komen di Facebook Borak Kopitiam tadi. Terima kasih banyak-banyak. Chef Zam, terima kasih. Terima kasih Aziz. Syikin, terima kasih Syikin. Terima kasih Borak Kopitiam. Untuk Bahur tadi, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Ingat jaga SOP.